أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada waktu maghrib yang berbahagia ini, dikala hujan turun tanpa henti di sekitar Rawang dan Bukit Beruntung. Daripada rumah saya tadi saya keluar hujan lebat. Saya tak tahu daripada Shah Alam Subang, tak tahu macam mana kameraman kita, hujan juga rasanya. Ya, insya-Allah malam ni pertemuan pertama kita di Surau Ar-Rahman, Rawang, Bukit Rawang Perdana 2 ke? Taman Rawang Perdana 2. Ya. Kalau ikut kita punya janji dulu, kita nak jumpa bulan Ramadan hari tu, tetapi memandangkan kepada kekalutan dalam menguruskan pusat tahfiz, maka kita terpaksa tunda. Dan hari ni Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak masih sudi untuk menjemput. Jadi malam ni kita ambil ruang sikit insya-Allah antara maghrib dengan isyak ni untuk menambah sedikit ilmu. Ulama kata ilmu tu nurun ala nur. Ilmu dia cahaya di atas cahaya. Manusia yang hidup tanpa ilmu, dia langgar perintah Allah, dia tak rasa berdosa. Manusia yang hidup tanpa ilmu, dia tinggal sunnah Nabi, dia tak rasa rugi. Sia-sia dia lalu hidup dia tu sampai tak ada matlamat dalam hidup. Tapi insya-Allah orang yang ada ilmu. Sebab tu tuan-tuan, dalam ilmu ni dua benda yang perlu kita ingat dalam hal menuntut ilmu. Perkara pertama menuntut ilmu adalah kita nak memperolehi ilmu baru. Itu satu. Perkara kedua kita menuntut ilmu adalah untuk memperbetulkan kesilapan yang lampau. Itu penting. Itu tujuan kita mengaji. Kita kalau ikutnya lah, ada ramai orang dah mengaji tinggi dah, baca sampai berpuluh-puluh kitab. Tapi rupa-rupanya bila dia baca hadis tu, dia baca hadis ni baru dia dapat tahu. Hatta Imam Syafi'i sendiri ada dua kaul dan pendapat. Ada kaul qadim yang lama, tiba-tiba dia kaji, jumpa hadis lain, maka dia padamkan kaul qadim dan dia buat kaul jadid, kaul yang baru, pendapat yang baru. Maka begitulah manusia, dia tak boleh berhenti daripada menuntut ilmu, sama ada formal ataupun tak formal. Ya, hari ni kita nak ambil sedikit sebanyak hadis Nabi berhubung dengan cara nak masuk syurga. Salah satunya adalah solat sunat. Solat sunat apa? Rawatib yang mengiringi solat fardu tu. Yang ni kita nak ambil. Nampak simple, tapi itu adalah asbab untuk kita masuk syurga. Mana ada manusia yang tak bermatlamat untuk masuk syurga? Termasuklah penyamun-penyangak sekalipun. Kalau tanya dia hampa nak masuk syurga ke neraka, of course lah syurga. Cuma perbuatan dia tu tak sama. Maka itu yang kita nak baca di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya rujuk di dalam satu kitab mudah tulisan mantan Menteri Agama kita, Dr. Zulkifli Al-Bakri. Satu ketika dulu dia tulis buku kecil saja dan melihat kepada hadis-hadis yang cukup sahih yang menceritakan tentang kelebihan-kelebihan tentang salat sunat rawatib, salat sunat yang mengiringi salat fardu. Ya, hadis yang pertama. Hadis yang pertama yang diletakkan di dalam hadis sahih Muslim. Nabi SAW bersabda, "Ma min abdin", siapa-siapa di antara hamba muslimin, siapa-siapa di antara hamba Allah yang muslim, yusalli lillahi, dia mengerjakan salat kerana Allah Ta'ala,
kulli yaumin, dalam tempoh satu hari, apa nama dia sebut sini, sinta asyrata rakaatan, iaitu jumlah dia 12 rakaat. Jumlah dia 12 rakaat, yakni tatawuan ghaira faridah, yakni solat tu solat sukarela, bukan solat fardu. Illa, kecuali banallahu lahu baitan, Allah akan bina baginya rumah fil jannah, dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Habis kalau dah ada rumah takkan tak masuk. Itu kaedah dia. Ya, saya ulang balik, simple bagi kita faham. Kata Nabi, ma min abdin muslimin, mana-mana di antara kita hamba Allah Taala yang muslim, syarat dia muslim lah, beriman. Yusalli lillahi, syarat yang kedua. Syarat pertama beriman. Syarat kedua, yusalli lillahi, salat kerana Allah, bukan dia harapkan pujian daripada manusia. Kulli yaumin, dalam tempoh satu hari satu malam itu, thinta asyrata rakaatan, 12 rakaat dalam tempoh satu hari satu malam. Tatawuan ghaira faridah, benda yang sukarela, yang sunat, bukan benda fardu, bukan benda wajib. Illa, kecuali banallahu lahu baitan, Allah akan bina baginya syurga, rumah fil jannah, dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim dalam hadis 728. Ini hadis yang sahih. Imam Muslim ni anak murid pada Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari ni, kalau ilmu hadis tuan-tuan belajar, tuan-tuan akan dapati semua ulama ilmu menggelarkan Al-Bukhari sebagai Amirul Mukminin fil hadis, khalifah paling besar dalam ilmu hadis. Yang tu kita nak mengaji. Kita tak mau ada orang kata, kamu kena buat solat begini, tapi tak ada petunjuk, tak ada dasar, tak ada nas dan tak ada dalil yang menunjukkan amalan. Maka itu tak nak. Maka ketahuilah bahawa rupa-rupanya solat sunat rawatib, maka Allah buat rumah kita sebiji dalam syurga Allah Ta'ala. Satu hari 365 hari kita buat 365 buah rumah dekat Taman Rawang Perdana. Rumah kita ada satu ya. Don't worry, always be happy. Jangan risau, sebab dunia kita sementara ya. Saya selalu ulang, dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia ini hanya tempat kita meninggal, sedang akhirat itu tempat kita kekal. Jadi tang dunia ni, rumah kita satu cukup, sewa pun tak apa. Esok yang beli pun mati, dia bukan bawa pun. Maka yang dijanjikan ini, okey, apa yang kita nak lihat di dalam hadis yang pertama, Nabi manusia yang paling jujur, yang tidak akan bercakap ikut hawa nafsu. Nabi manusia yang paling jujur dan dia tidak bercakap mengikut hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dalam surah An-Najm ayat 3 dan 4, itu rupa bentuk Nabi. Nabi tidak akan bercakap mengikut hawa. In huwa illa wahyu yuha. Maka itu adalah wahyu daripada Allah. So apa yang Nabi sampaikan kepada kita adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan kalau baca Al-Quran, Allah khabarkan kepada kita, may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa ikut rasul, dia taat pada Allah. Baik. Balik pada hadis tadi. Nabi kata syarat pertama muslim. Apa muslim? Orang yang Islam. So kalau dia bukan Islam, dia tak dapat lah. Dia syarat dia Islam dulu. Itu satu. Syarat yang kedua adalah dia mengerjakan solat lillahi ta'ala. Syarat kedua, dia buat tu lillahi ta'ala. Kita tuan-tuan, bila kita angkat takbir Allahu Akbar, bila angkat takbir, tak tangan tu, apa yang kita sebut? Doa iftitah. Dalam doa iftitah bunyi apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tu salatku, ibadahku,
hidup dan matiku hanya padamu. Siapa? Allah. Jadi amal kita, yang pertama syarat dia Muslim, yang kedua dia kena ikhlas, beramal buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Syarat kedua. Syarat ketiga, apa dia buat? Satu hari dia salat itu sebanyak, disebut sini sinta asyaratan rakaatan, iaitu 12 rakaat satu hari. 12 rakaat. Kurangkan lebih nanti kita cerita, tapi yang sebut sini 12 rakaat. Tatawu'an, solat sunat, bukan solat fardu. Hak fardu 17 rakaat, hak tu dia memang kena buat. Yang ni dia tambah lagi 12 rakaat, dan tidak lain dan tidak bukan, kalau dah dia ada syarat seorang Muslim, dia ada syarat, dia buat tu lillahi ta'ala, dia buat itu sebanyak 12 rakaat satu hari, maka tidak ada syarat lain. 3 syarat ini Allah bagi tahu, illa banallahu lahu baitan, Allah bina baginya rumah fil jannah, dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mati-mati besok dah khalal jannah, masuk syurga, rumah dah siap lah. Rumah dah siap dah. Kita duduk di dunia ni kadang beli rumah tak siap-siap. Rumah tak siap-siap, elok-elok mati baru siap. Itu yang mati. Ada yang tak mati bukit beruntung. Bukit beruntung. Lebih teruk pergi lembah beringin. Dingin sungguh lembah beringin tu. Habis macam tu kan. Tu dia punya. Saya duduk mengajar dekat surau An-Nur lembah beringin. Macam itulah. Hujan pun sejuk, tak hujan pun sejuk depa. Hutan belantara banyak lagi. Ya, maka itulah keadaannya. Jadi apa yang kita nak melihat di sini, inilah tawaran daripada Allah. Kalaulah kita ni hamba yang betul-betul letak pengharapan kepada Allah, maka kita tak akan lari daripada mengambil tawaran offer yang besar daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, tanya kameraman. Kameraman ni kalau dia suruh ceramah pun dia dah pandai dah. Kan? Dia pun dah pandai, dia hafal setiap satu dah. Hadis semua dah hafal dah. Baik. Nabi ni dia bagi tawaran kita macam-macam. Tawaran kita, contoh kita ambil wuduk tepi sana tadi. Saya mai daripada rumah, wuduk dah, tapi kita ni biasalah orang kencing manis. Orang kencing manis ni kan, makan ubat saat nak terkencing, makan lebih lagi saat nak terkencing, macam tu lah. Mai ambil wuduk. Ambil wuduk sahaja, Nabi kata barang siapa yang berwuduk dengan sempurna dan kemudian selepas itu berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allah buka 8 pintu syurga. Masuklah hampa ke dalam mana syurga melalui mana-mana pintu yang hampa suka. Kita pula tu sampai pencen tak apa-apa. Tu yang rugi. Maka hak ni dulu kita nak fokus nah. Apa kita fokus? Seorang hamba Allah yang Muslim, yang beriman pada Allah, yang bila dia buat solat sunat ini, dia buat lillahi ta'ala, bukan kerana mak mentua mai rumah, bukan. Bukan kerana ada orang ramai dekat masjid, bukan. Tapi dia buat kerana itu kebiasaan dia buat lillahi ta'ala. Yang ketiga, dia buat satu hari 12 rakaat. Tiga-tiga ni benda ada, illa banallahu lahu baitan, kecuali Allah akan bina baginya sebuah rumah dalam syurga fil jannah. Inilah kelebihan yang disebut di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Itu hadis pertama. Kita combine dengan hadis yang kedua. Okey. Hadis pertama kata syarat dia Muslim, syarat dia lillahi ta'ala, syarat dia 12 rakaat. Rumah ada siap. Setiap hari rumah dia ada satu dalam syurga. Setiap hari. Bayangkanlah punya besar. Tu pun kadang-kadang kita tak excited juga dengan tawaran yang Allah bagi. Rugi. Manusia memang rugi. Sebab manusia selalu melihat dengan mata zahir, tapi mata hati dah lama buta. Manusia selalu mendengar dengan telinga zahir, tapi telinga hati dah lama pekak lagi tuli. Sebab tu dalam Quran Allah kata ulaika kal an'am, mereka itu macam binatang ternakan, malah lebih teruk, balhum adall, lebih teruk daripada binatang ternakan. Binatang ternakan paling tidak boleh sembelih buat korban. Betul. Kita sembelih dia, kita boleh makan. Kita kan kalau terkorban, apa jadi? Baik. Itu hadis yang pertama. Kita combine dengan hadis yang kedua. Hadis yang kedua, Nabi SAW menyebut man salla fi yaumin wa lailatin, siapa-siapa yang salat
fi yaumin, siang hari, wa lailatin, dan malam hari, thinta asyrata raka'atan, yakni 12 rakaat, satu hari satu malam, buniya lahu baitun fil jannah, maka Allah bina baginya rumah dalam syurga. Sambungan daripada hadis tadi sama, tapi hak ni ada penambahan. Apa penambahan dia? Arba'an qabla zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur. Okey, yang ni clear. Hadis ni clear daripada Abdullah ibn Umar. Wa rak'ataini ba'daha, dan 2 rakaat selepas dia, selepas zuhur. Wa rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat lepas maghrib, hak kita buat tadi. Wa rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat lepas isya nanti. Jangan balik dulu. Kok tak tahu ada tertarik tidak pada ni. Tu hujan-hujan ni kau tak ada leceh kan. Okey, baik. Kemudian wa rak'ataini qabla salat al-fajr, dan 2 rakaat sebelum solat subuh. Ada berapa jenis? 5 jenis. Total 12 rakaat tu ada 5 jenis. Syarat pertama Muslim. Syarat kedua ikhlas lillahi ta'ala. Syarat ketiga apa nama dia? 12 rakaat. Syarat yang keempat, apa 12 rakaat tu? Tu dia. Yang pertama 4 rakaat sebelum zuhur. Habis azan zuhur, sebelum solat zuhur 4 rakaat. Paling baik 2 salam. 4 rakaat 2 salam, 2 rakaat 2 rakaat. Yang kedua ba'daha, 2 rakaat selepas zuhur. 2. Yang ketiga 2 rakaat selepas maghrib. Hak asal nanti kita cerita kemudian. Hak ni dulu, fokus ni dulu, sebab nak masuk syurga ni. Dan kemudian 2 rakaat selepas isyak, 4. Kan ya? Isyak 4 rakaat pun nanti cerita. Yang 2 dulu. Dan yang kelima 2 rakaat qabla al-fajr, 2 rakaat sebelum subuh. Sebelum subuh. So ada berapa? 5 jenis. 5 jenis, cuma sebelum zuhur saja dia buat 4. Jadi kalau 5, 2 jadi 10 kan. Tapi sebab awal dia jadi 4, maka 12 rakaat. Itu syarat dia. Ni Allah kata bunya lahu baitun fil jannah. Allah buat bagi kita sebuah rumah dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat Imam Muslim, riwayat Abu Daud, riwayat Imam Tirmizi, riwayat Imam An-Nasa'i, riwayat Ibn Majah, dan riwayat Imam Ahmad. Sahih lagi sahih. Ni kalau kita nak beramal, maka kita kena kata macam ni, kena cek satu-satu. Jangan beramal dengan dengar apa orang kata. Kerana banyak orang kata itu auta lagi dusta, sukar nak jumpa fakta. Ramai hari ini orang cerita memang auta, pelik-pelik. Maka kalau nak beramal, Islam ni suci agamanya. Kita tak boleh cederakan kesucian itu dengan ajaran-ajaran yang tak tahu mai daripada mana. Islam ni sempurna dah. Selama Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, 23 tahun tu, maka komplit dah Islam. Tak payah tambah-tambah lagi dah. Tak payah tambah-tambah. Semuanya ada di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tak apa. Cukup 2 hadis. Hadis pertama riwayat Imam Muslim. Hadis kedua Muslim pun ada, Abu Daud pun ada, Tirmizi pun ada, An-Nasa'i pun ada, Ibnu Majah pun ada, Imam Ahmad pun ada. Semua ada. Maka kedua-dua hadis ni ada apa cerita dia? Cerita dia siapa yang buat masuk syurga. Kenapa? Sebab rumah dia duk ada dalam dah. Rumah dia duk ada dalam dah. Maka dia masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada rumah siap. Bukan masuk-masuk tu tak ada apa dah. Tapi dia masuk dalam syurga tu ada rumah siap. Atas dasar apa? Pertama, dia orang Muslim, dia orang Islam. Kedua, dia buat solat ni lillahi ta'ala, bukan kerana manusia harap pujian. Ketiga, dia buat 12 rakaat. Keempat, apa yang 12 rakaat?
4 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur, 2 selepas maghrib, 2 selepas isyak, 2 sebelum subuh. Clear, complete. Allah janji apa? Allah bina sebuah rumah dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tu dia. Hujan-hujan pun Facebook ada 249 orang. Okeylah, cukup lah tu. Okey. Jadi sebab tu lah ni kita pergi mana-mana pun okey, terima kasihlah surau ada apa? Ada wifi kan. Kami kadang-kadang pergi merata-rata sebab line dia tak berapa elok. Line tak berapa elok. Okey. Baik, itu asas dia lah. Yang kita nak cerita pada hari ini adalah manusia dia tak mau terima tawaran Allah Subhanahu wa taala. Allah nak bagi. Allah kata aku nak bina rumah bagi hangpa nak ke tak mau? Tak mau, tak payahlah, rumah di taman apa Bukit Rawang ni dah ada dah apa lagi. Tak payah dah kita. Tu jadi manusia ni jadi pelik lah sungguh. Pelik sungguh-sungguh. Maka sebab tu kalau kita belajar dalam hadis, maka kita akan didik diri kita. Allahu Akbar. Apa nak jadi dalam umur aku macam ni? Saya umur 52 tahun. Ya, 52 tahun ni rasa macam tua sangat dah. Tua sangat dah. Tak tahu amalan tu dalam 52 tahun tu tak tahu amalan berapa lama. Amalan 50 ke atau amalan 2 tahun. Tak tahu banyak mana. Sebab tu hari ni kita kena tambah amalan sunat. Yang nanti kita akan cerita lebih besar sebenarnya. Tapi nak bagi kesedaran bahawa solat sunat bukan hanya solat biasa-biasa. Ya, solat fardu al-maktubah itu dituntut. Tapi senang bagi orang yang buat fardu ni, dia senang. Pasal apa? Disebabkan dia tahu aku buat dapat pahala masuk syurga, aku tak buat berdosa masuk neraka. Sebab tu aku kena buat juga. Tapi yang sunat dia lain. Yang sunat, apa jadi yang sunat? Yang sunat ni adalah kita selalu orang Melayu mengaji lah. Orang Melayu mengaji sunat buat dapat pahala, tinggal tak ada apa-apa. Dia tinggal sampai tua tak ada apa-apa. Pasal apa tak puasa Isnin Khamis? Sunat tak ada apa-apa. Tu kan. Pasal apa tak baca Quran? Sunat tak ada apa-apa. Duk tak ada apa-apa sampai tua. Sampai tua duk tak ada apa-apa. Sedangkan kalau kita baca dalam hadis lagi, maka Nabi kata sesungguhnya amalan yang paling awal yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bab as-salat. Solat. Solat apa? Al-maktubah, solat fardu. Sehinggalah Allah yang Maha mengetahui ni bagi tahu kepada para malaikat, wahai malaikat, hang pi tengok. Hang pi tengok amalan dia ni, solat dia sempurna, tamam tidak, sempurna ke tidak. Kalau tamam, tulis sempurna, tamam. Tapi kalau tak sempurna solat fardu dia, pi tengok solat sunat dia. Pi tengok solat sunat dia. Maka kalau ada solat sunat, ambil pi tampal dan tampung tang mana solat fardu yang tak berapa kemas. Kita solat fardu memang tak berapa kemas pun. Pertama sekali lah solat fardu confirm lambat ya. Kalau kaki sembahyang Jumaat dia awal sikit lah. Tapi kalau tak ni, dia cari Allah Ta'ala pun last minute. Tinggal kalau main takraw pun waktu time deuce lah. Point buah penghabis lah. Baru dia cari Tuhan. Dah dekat nak kalah lah. Dah dekat nak bankrupt baru cari Allah. Saya ada sekolah tahfiz tuan-tuan kat Bukit Beruntung. Ada sekolah tahfiz lelaki ada 25 orang, perempuan ada 20 orang, 45 orang lebih kurang macam tu. Ada orang main ni macam-macam lah, minta tolong ustaz mai panggil budak-budak mai baca Yasin sikit lah. Awak ustaz gerai nak bankrupt baru baca Yasin. Tu pun yang baca tu budak-budak. Tokey tak baca ke? Tu. Perangai lah, kita pun lebih kurang macam tu lah. Mana ada doa, tak ada doa. Boom, terduduk siapa baru doa. Ya Allah. Panjang tu. Panjang minta pada Allah Ta'ala macam paksa-paksa. Bankrupt tu tiba-tiba solat duha. Nabi buat 8 rakaat, dia buat 28. Tu tanda duit tak ada lah tu. Tu yang buat 28. Angkat tangan, ya Allah, ya Tuhanku, andai rezekiku di langit kau turunkan ya Allah. Tu tak cukup atas bumi nak cari sampai langit. Melampau kita kadang-kadang masa berdoa tak perasan. Ya Allah, andai rezekiku di dalam bumi kau keluarkan ya Allah. Awak atas darat tak cukup lah.
Ya Allah, andai rezekiku jauh, kau dekatkan ya Allah. Rawang tak cukup, pergi cari Bukit Beruntung. Sampai macam tu punya keadaan. Tapi masa elok, dia tak ada harapan lah. Masa elok lah. Masa elok dia tak cari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita nak mengaji untuk diri kita, bahawa paling penting adalah kesedaran kita untuk menerima tawaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu paling besar lah. Tawaran Allah sesekali jangan tolak. Solat sunat ni lagi bagus. Apa dia? Tak boleh berdiri. Rasa tak larat nak berdiri. Ustaz, saya sihat Ustaz. Gaut tak ada, apa tak ada. Tapi rasa lemah lah nak sembahyang sunat. Tak apa, hang duduk. Sebab solat sunat, walaupun orang sihat, dia boleh duduk. Solat fardu je tak boleh. Cuma Nabi kata dapat 50% pahala daripada orang berdiri. Tapi at least something better than nothing. Tengok cakap orang putih. Bukan. Kan ya? Sekurang-kurangnya lah. Maka kita yang umur dia kalau ikut, tentu kalau buka dalam Al-Quran, kalau buka dalam hadis, kita yang umur 40 dan ke atas ni. Dia ni muda lagi ni. Dia ni muda lagi. Nampak muka tak? Syarul Khan. Tu kan dia. Itulah. Umur 40 naik ke atas ni, dia tak boleh tunggu dah. Dia kena pulun. Dia jangan duk fikir benda tu, fikir benda ni dah. Tambah-tambah zaman la ni. Orang lelaki cukup cepat mati. Mati ya jantan. Tengok janda balu. Betul. Kesian kita tengok. Kesian lah. Dah, sungguh. Mati mengejut. Orang lelaki lah mati mengejut lah ni. Sakit jantung. Main badminton mati, main bola mati. Tu tak termasuk lagi mati masa pergi perang fi sabilillah dan sebagainya. Allahu Akbar. Maka kita orang lelaki yang digelar sebagai ar-rijalun qawwamun 'ala nisa, lelaki pemimpin bagi orang perempuan. Bangkit, bagi kesedaran pada diri. Aku tak mau duduk saja dalam hidup aku, sebab inilah kehidupan aku yang hanya satu saja di dunia ni. Kehidupan di sana nanti adalah kehidupan untuk kita panggil merasai kenikmatan. La ni adalah waktu untuk menjana pendapatan ukhrawi. Maka sebab itu kita nak didik diri kita. Ketika Allah kata hang orang Muslim tak? Ya. Hang buat lillahi ta'ala tak? Ya. Hang buat 12 rakaat tak? Ya. Apa yang hang buat? 4 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur, 2 selepas maghrib, 2 selepas isyak, 2 sebelum subuh. Apa janji Allah? Rumah dalam syurga, hang masuk syurga. Contoh kalau buka Al-Quran lagi dalam surah Ar-Ra'd atau surah Ar-Ra'du, surah 13 pada ayat 23. Allah kata hang akan masuk bersama dengan orang yang beriman daripada mak pak hang, daripada pasangan hidup hang, dan juga daripada zuriat keturunan hang. Allahu Akbar. Tu dia punya. Allah Ta'ala ni dia maha penyayang. Dia bukan sahaja Ar-Rahman, tapi dia Ar-Rahim. Maka di sanalah, boleh tak kalau Allah Ta'ala tak suruh kita solat? Boleh tak payah pergi Mekah, tak payah puasa Ramadan, tak apa tak lagi puasa sunat ni dah. Tak payah. Tapi kalaulah Allah tak suruh kita buat benda tu, kita tak ada sesuatu bukti untuk bawa masuk syurga, tak ada. Kerja kita tidur berjalan makan, tidur berjalan makan, tidur berjalan makan. Tu saja. PKP 2 tahun. Food Panda, Grab Food. 2 tahun. Duduk dalam rumah, golek. Nak kata hafal Quran, tak ada harapan. Hafal lagu Hindustan boleh? Betul? 2 tahun. Kabi mere dil me haya hai na kya hai. Tu tahun 60-an, 70-an. Sampai tahun 2022 apa hafal lagi? Tu tak tanya lagi Syarul Khan. Nanti dia sambung. Betul? Kan tu filem Bobby. Dah nak bagi tahu pada kita tu dia macam tu. Saya punya keterangan mudah nak bagi orang faham macam itulah keadaannya. Keadaan dia adalah manusia memang Allah kata wal asr innal insana lafi khusr.
Sifat manusia ni demi ruang dan peluang yang Allah bagi hidup kita. Ada orang hidup sampai 90 tahun, ada orang hidup 60 tahun, 70 tahun. Tapi innal insana lafi khusr. Dia rugi. Rugi tu bukan kerana umur dia pendek, bukan. Rugi sebab dia tak grab peluang yang Allah Ta'ala bagi. Dia tak pegang, dia tak guna peluang yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Bukan sikit-sikit pahala besar. Kita ni ahli keluarga ni, ketua keluarga kita ni, pergi kerja tu lillahi ta'ala, cari rezeki untuk keluarga. Berapa ramai dalam keluarga kita dapat pahala banyak tu, pahala besar. Bawa keluar duit, pergi beli beras, bukan beli untuk kita saja. Kita pun kecil manis, tak apa nak boleh makan lah. Bini ada, anak-anak makan, kita dapat pahala. Beli rumah, kalau untuk kita lah, alah rumah kecil-kecil sudahlah, tapi anak ramai beli rumah besar pun kita dapat pahala juga. Beli kenderaan, kalau nak ikut kita pakai kan pakai motor cukup senang, tak jem. Tapi sebab anak bini ni ramai, kita belilah kereta Velfire ke apa ke, bolehlah isi ramai sikit kan. Untuk siapa? Untuk mereka. Pahala macam tu lah. Sebab tu kita hidup, kita tak pernah ada benda yang sia-sia, melainkan semuanya pahala yang Allah Ta'ala bagi. Tadi hujan, main naik motor hujan, Shahrukh Khan baca. Shahrukh Khan biasa dia basah time nyanyi. Hari ni naik motor pun dia basah. Maka dia dapat pahala lebih daripada hari lain. Ini nikmat. Ya, saya suka bercakap benda-benda mudah. Kita tak payah baca kitab tebal. Sebab kenyataan clear dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Bab pertama selesai. Apa bab pertama? 2 hadis daripada riwayat Imam Muslim, daripada Abu Daud, daripada Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan sebagainya, ini menyatakan bahawa barang siapa yang buat solat sunat 12 rakaat satu hari, yang terdiri daripada 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak, 2 rakaat sebelum subuh. Hak ni solat sunat yang buat dia lillahi ta'ala, 12 rakaat dalam tempoh 24 jam satu hari. Dia orang Muslim, dia yakin dia buat kerana Allah, maka Allah bina rumah dalam syurga Allah Ta'ala, dia masuk syurga. Okey, baik. 2 hadis tu confirm hadis yang sahih, dan kita tengok kenyataan para ulama berhubung dengan hadis ni tentang salat sunat yang kita kata 2 rakaat atau 4 rakaat tu. Okey, baik. Para ulama Syafi'iyah, ulama-ulama yang mengambil pendidikan daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Okay? Ulama-ulama yang di bawah pendidikan Imam Syafi'i, umumnya mereka memilih bukan 12 rakaat, tapi memilih 10 rakaat. Kerana ada hadis yang ketiga. Hadis yang pertama datang daripada Abdullah ibn Umar. Hadis yang kedua datang daripada Ummu Salamah. Hadis pertama kata 12 rakaat. Hadis kedua kata 10 rakaat. Beda dia datang mana? Beda dia zuhur, sebelum zuhur tadi. Pertama dia kata buat 4. Yang kedua dia kata buat 2 sebelum zuhur. Itu beda dia. Jadi ulama Imam Syafi'i dia mengambil hak ni. Kenapa dia ambil hak ni? Lagi mudah dia nak bagi orang buat. Dia nak bagi orang buat. Ambil hak mudah-mudah, tak payah ambil. Buat yang mudah dulu, besok bila dah ada kekuatan, baru kita tambah bagi banyak. Baik, kita tengok apa ulama Imam Syafi'i dalam kitab Taqrirat As-Sadidah halaman 284-285 disimpulkan bahawa yang pertama disebut ni adalah 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh ini disalah tafsirkan oleh banyak orang yang tak mengaji habis. Bukan Tok Guru mati, dia berhenti. Awak berhenti mengaji, Tok Guru mati. Tak, Tok Guru hidup elok. Berhenti. Okey. 2 rakaat ni bukan sebelum azan subuh, tapi selepas azan subuh. Ada orang kata 2 rakaat salat sunat fajar itu 2 rakaat sebelum azan subuh. Itu sangat salah. Semua hadis kalau diperhati dengan betul berdasarkan kepada fakta ilmiah, Nabi kata raka'atal fajri
khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunat subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Apa 2 rakaat solat sunat subuh ini? Para sahabat kata selepas azan subuh, maka Nabi melakukan 2 rakaat sebelum solat subuh. Jadi yang ni kita tak boleh tinggal. Siapa tinggal nak kata, tak tahu nak kata. Tu kan. Tak tahu nak kata. Kalau dia tinggal lah, kira dia memang tak sayang pada diri dia. Raka'atal fajri, 2 rakaat solat sunat fajar, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya yang kita duduki ni. Mana ada manusia yang paling kaya? Bill Gates paling kaya. Tak, kita lagi kaya pada Bill Gates selepas kita buat 2 rakaat ni. Cuma Allah tak tunjuklah dekat kita, kata hang banyak ni. Kalau tunjuk, confirm berhenti buat, dah tunjuk banyak sangat lah. Kalau ditunjuk pahala kita, dah berhentilah. Tak, inilah manusia paling kaya. Tapi manusia ni dia bongkak, sombong. Pagi-pagi kita nak pergi kerja, kita nak cari rezeki dunia. Kita duk kata gaji kita 7,000 sebulan. Allah kata, Sat, hak tu 7,000 ya. Aku nak bagi tiap-tiap hari dunia dan isi-isinya. Hang mau tak mau? Tu dia. Pagi-pagi Allah dah bagi tawaran. Dan pagi-pagi lagi kita dah mula sombong dengan Tuhan. Sebab tu kalau kita tengok kesombongan ni tak layak duk pada manusia. Sebab sombong ni sifat siapa? Sifat iblis. Bila Allah perintah usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Bila Allah perintahkan Azazil ketika itu untuk sujud kepada Adam, fasajadu, malaikat lain semua sujud, dia tak mau. Dia tak mau. Maka kesombongan iblis itu, jangan kita warisi kesombongan. Tuan-tuan, saya selalu ulang, apa yang kita nak sombong sangat? Duk lama-lama mata rabun, duk lama-lama telinga tak apa dengar, duk lama-lama gigi luruh satu, duk lama-lama orang Kedah kata kulit kedot, kendu sana, kendu sini, duk lama-lama naik tangga, tak larat dah kan. Duk lama-lama makan sulah buah nangka, mengeliat seminggu angin. Betul. Buah ketupat palas mengeliat seminggu kan. Dia memang tak boleh. Kita tahu apa asal kita pun kita tak boleh bangga. Kita dicipta asal daripada Nabi Adam, daripada tanah saja. Nabi Adam boleh tahan daripada tanah. Kita hanya daripada setitis air mani saja. Air mani bukan mai daripada langit. Kalau mai daripada langit boleh buat tapisan reverse osmosis ke apa lah. Buat macam kuku dengan kuih. Air mani bukan datang daripada bawah bumi. Air mani datang daripada tempat pembuangan najis saja. Kalau dia sombong tu kira lupa diri lah tu. Lupa diri. Setan paling kurang dicipta daripada api. Kita daripada setitis air mani je. Sebab tu kalau manusia disombong pada manusia atau sombong pada Allah Ta'ala lagi teruk. Maka awal-awal pagi kata Nabi dah simple bagi kat kita. Hampa mau tak Allah nak bagi dunia dan seisinya? 2 rakaat solat sunat qabliyah subuh. Niat dalam hati saja aku solat sunat subuh 2 rakaat. Allahu Akbar. Kan angkat bagi elok Allahu Akbar, baca doa iftitah. Ini satu lagi perangai kita orang Melayu. Termasuklah Jawa pun sama, Banjar pun sama, lebih kurang lah. Ustaz, baca doa iftitah sunat saja kan? Memanglah sunat. Tapi kalau hang duk tinggal, apa yang hang ada? Allahu Akbar. Doa iftitah ni tuan-tuan pergi belajar. Saya duk buat kursus solat merata-rata. Doa iftitah ada 12 jenis. 12 jenis doa iftitah. Ramadan hari tu imam kita solat tarawih pun perangai lebih kurang makmum juga tu imam pun. Imam pun perangai macam makmum. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia tinggal doa iftitah tapi tak rasa apa-apa. Kalau tu imam tinggal, makmum lagi.
Doa iftitah 12 jenis. Boleh baca Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Cukup. Sah. Boleh baca Allahu akbar wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati sampai habis. Tak mau baca yang tu Allahu akbar. Boleh baca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Tak mau baca yang tu Allahu akbar Allahumma ba'id baini wa bainal khataya ya kama ba'idta bainal masyriqi wal maghrib. Tu ada 12 jenis. Tu imam kita ambil hak nombor 13. Tak ada dalam list. Dia fikir tak ada apa sunat, tak ada apa sunat. Ini yang merugikan. Tambah-tambah orang yang nak buat 20 rakaat, dia pulunlah Allahu akbar, Allahu akbar. Satu nampak bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki bunyi gitu. Rugi tak? Rugi, sangat rugi. Maka 2 rakaat sebelum subuh buat bagi elok-elok. Sebab ada di antara kita tak mampu solat tahajud. Jadi itulah permulaan solat di mana kita baru dihidupkan untuk kehidupan baru setelah kita mati di dalam tidur kita. Jadi buat bagi elok-elok. Bukanlah maksud bagi elok-elok tu hang kena baca surah Yasin, bukan. Allahu akbar, baca elok-elok Allahu akbarul kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Baca Fatihah bagi elok-elok. Qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Kalau rasa panjang sangat wal asri lawan dengan inna a'tainakal kautsar. Memang ayat tu ayat biasa untuk kita. Kita akrab dengan qul hu. Tu kan akrab kita. Tu kan sampai tua alam nasyrah tak hafal. Alam nasyrah berhenti terus. Tu kan. Allah. Nah, jom kita perbetul. Perbetul sama-sama pun. Saya punya mengajak macam ni saja. Saya punya mengajak mudah nak bagi faham. Kalau tak faham juga tak tahu nak kata. Simple. Kita tak mau cerita berat-berat. 2 rakaat sebelum subuh ni, ketika satu hadis Nabi SAW bersama dengan para sahabat dalam keadaan musafir. Nabi tengok sahabat letih sangat-sangat. Ni hadis sahih Muslim. Nabi tengok para sahabat sedih, tengok mereka letih sangat-sangat. Kata Nabi, kita break, kita berhenti tidur. Sahabat dengar-dengar kata boleh tidur, calur betik, calurkan teh. Tum lena ni bukan kata depa saja lena, Nabi pun lena dan terjaga ketika subuh dah habis. Lepas pada waktu syuruk Nabi jaga-jaga, Nabi kejut depa. Ya Bilal, azan. Suruh Bilal azan. Kan lepas azan Nabi masih lagi buat 2 rakaat solat sunat subuh. Para sahabat tengok Nabi, para sahabat ni dia tak banyak cerita. Dia tengok Nabi buat, dia buat. Kita ni sembang 8.20, 8.20, 8 ke 20, 8.20 sampai lah tak buat-buat. Habis dah Ramadan. Tu kan. Sungguh. Kan depa tengok saja depa tu dia. Obey depa punya apa kita qalu sami'na wa ata'na. Terus. Akhirnya mereka tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ni nak tanya ni. Dalam keadaan kita dah terlewat solat subuh, takkan time deus tadi tu, hak mata penamat tu, time ni pun nak buat solat sunat? Nabi kata khairum minad dunya wa ma fiha. Ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sahabat dapat yang tu, dia kata kami tak tinggal dah sampai mati. Kita sampai mati tak start. Dia terbalik. Memang terbalik. Iya. Sama macam hak depa duk buat lah ni, kunuri arwah kan. Kita punya kunuri arwah. Nabi kata lain, kita kata lain. Kita pusing hadis. Kita kata rumah Ja'far ada orang mati, jom pi makan. Tahlil makan Nabi kata pi rumah Ja'far ada orang mati, bawa makanan pergi rumah Ja'far, bukan pi makan rumah Ja'far. Kita pusing. Tambah HJK, bungkus pula tu HJK. Tu kan. Saya suka mudahkan cara. Kalau kita nak belajar lah, tapi kalau kita tak mau belajar, tak boleh nak buat apa lah. Hadis ni dia sangat simple. Nabi kata rumah Ja'far ada kematian, mereka sibuk bawa makanan pergi ke rumah dia.
Berapa lama? Paling tidak ulama kata 3 hari. Kalau di rumah tu ada kematian, kita jangan pergi makan rumah dia. Tapi orang kampung, Tok Imam hantar sarapan pagi, Tok Bilal hantar makan tengah hari, Kau Nur hantar goreng pisang pada waktu petang. Kan ya? Depa pada ni depa waktu depa kesedihan. Dan kadang-kadang suami dia yang meninggal itu bukan meninggal tinggal harta, tinggal hutang lagi. Ya. Jadi kita sebagai orang kampung, kita ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat sunat qabliyah subuh juga boleh diqada. Kita main sini tengok tu imam Allahu Akbar. Solat subuh mula, kita terlambat. Malam tengok Hindustan. Kawan duk layan Hindustan kan ya? Kawan layan Hindustan bukan main-main vadakaro nahi chodo gitu merasa sampai pagi. Layan-layan lambat. Subuh ni main-main tengok tu imam Allahu Akbar. Solat subuh. Maka apa perlu buat? Masuk solat subuh. Habis bagi salam, gostan pi belakang. Buat apa? Qadha solat sunat subuh. Pasal apa kena qadha? Sebab Nabi buat macam tu. Kerana pahalanya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Sampai macam tu. Cuma kalau orang yang tak buat, dia tak boleh qadha. Dia main-main, ruang ada tapi dia tak payah luar. Tak payah luar, itu tak boleh. Tapi kalau dia datang, memang hilang ruang dia tu, tak sempat, maka lepas tu dia boleh qadha. Ada 2 tempat hadis. Pertama, dia boleh qadha selepas, immediate selepas solat subuh di masjid. Atau kedua, kalau dia tak mau nampak macam kan dia ni qadha subuh ke? Kan? Maka dia boleh gostan balik di rumah dia, buat dekat rumah dia. Boleh, ada hadis sahih juga. Itu. Ini nilai dia yang paling besar. Malah ada hadis salat ba'diyah zuhur Nabi qada. Salat ba'diyah zuhur Nabi qada selepas solat asar. Kita punya mengaji lepas asar mana ada solat. Kita punya mengaji sampai tang tu saja, lepas tu berhenti. Itu kan. Baik. Ada hadis sahih. Nabi balik rumah. Rumah masa tu Ummu Salamah, rumah Ummu Salamah. Balik sampai rumah lepas solat asar daripada masjid. Sampai rumah Nabi solat 2 rakaat. Atau kama qala dalam kata 4 rakaat. Maka Ummu Salamah yang ilmu dia macam kita. Ilmu dia tahu lepas asar tak ada solat. Maka dia kata, ya Rasulullah, solat apa time ni? Bukankah ini waktu yang dilarang? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ketika aku lepas solat zuhur tadi, lepas solat zuhur, sahabat ni bawa orang punya ramai nak masuk Islam. Maka dia mengutamakan yang utama dulu. Ramai beratus orang nak masuk Islam. So Nabi Islamkan sampailah azan asar, tanpa sempat buat solat ba'diyah zuhur. Solat asar, lepas solat asar Nabi pun balik rumah qadha solat ba'diyah zuhur dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh tu. Jadi kalau kita mengaji, kita tak akan rasa pelik kalau kita jumpa hadis. Tapi hati-hati. Baru saya sehari 2 ni ada orang hantar video, keratan video di mana ada seorang ustaz dalam program Tanyalah Ustaz. Saya pun kalau malu juga, kita pun tanyalah ustaz punya program. Ada ustaz dalam program Tanyalah Ustaz, dia kata bahawa hendaklah kita pergi menziarahi kubur pada hari petang Khamis dan siang hari Jumaat, kerana pada ketika itu ruh-ruh akan pulang ke kubur berdasarkan hadis riwayat sekian. Satu pendustaan yang sangat besar. Kami yang duk perhati ilmu hadis ni, tak ada. Dia kata riwayat Imam Bukhari, tak ada, memang tak ada. Satu pendustaan besar. Dia tak ada waktu ziarah kubur, melainkan hang teringat hang pi. Teringat hari raya pun dia tak ada pengkhususan. Hari raya ni yang paling baik ziarah orang hidup, bukan ziarah orang mati. Habis dah ziarah orang hidup, baru diziarah orang mati. Hari Khamis, hari Jumaat, hari Ahad, hari Senin, siapa nak pergi kubur pi? Dia bukan kata pengkhususan petang Khamis, malam Jumaat, siang hari Jumaat, roh balik, tak ada. Roh ni, dia tak boleh suka-suka hati terbang balik Bukit Beruntung. Dia tak boleh kan, dia memang dia tak boleh. Maka ini satu benda pendustaan yang mai daripada mulut orang yang mengaku ahli agamawan.
Saya sebenarnya saya takut bila bercakap. Sebab tu bila nak main ni, saya cek dulu kedudukan hadis, tengok dulu syarah ulama tentang hadis tersebut dan sebagainya. Baik, itu 2 rakaat salat sunat subuh. Azan ke tidak? Tak, terus. Okey, terus, tak apa. Saya ikut je. Baik. Okey, ada siapa nak tanya? Solat sunat qabliyah subuh dulu. Tak ada? Sila siap. Sebenarnya solat sunat fajar dan solat qabliyah subuh atau solat sunat subuh adalah sama hadis dia. Cuma nama dia tu disebut fajar. Fajar tu subuh kan? Cuma ada orang yang mengatakan bahawa solat sunat fajar ni adalah solat tahajud, penghujung tahajud. Dia kata tak tepat mengikut hadis. Malah mazhab Imam Syafi'i kata itu adalah solat sunat subuh, yakni selepas azan subuh. Orang perempuan, atau contoh kita duduk di rumah. Duduk di rumah jaga-jaga tu dia 6.50 pagi baru terjaga. Malam tadi tengok bola 6.50 terjaga. Bangkit 6.50. Maka buat apa? Ada hak tak? Ada hak, boleh buat solat sunat qabliyah subuh dulu. Lepas tu baru buat solat subuh. Ya. Ya, sebab memang kita pun jenis macam tu. Kan? Kita pun jenis macam tu. Dalam hadis sebut, solatlah kamu ketika kamu sedar. Maksudnya time tu kita baru sedar. Nak buat macam mana? Kan? Tak tengok bola pun semalam. Tapi macam tu. Tak apa, sekejap belakang ada ya, sekejap ya. Baik, cantik. Dalam hadis Nabi, solat sunat fajar atau solat sunat subuh, ya. Siapa yang duduk dekat dengan masjid, buat di rumah lebih utama. Itu hadis sahih. Sebab tu saya kata tanya, sebab saya pun bukan ingat semua nak beritahu. Ya, hadis sahih adalah siapa yang duduk dekat dengan masjid, maka solat di rumah adalah lebih utama, sebab Nabi buat dalam rumah dia. Lepas tu habis dah baru Nabi bergerak pergi ke masjid. Itu yang lebih baik. Tapi kalau hang duduk di Pekarawang kan, buat pula di rumah, main-main tadi orang bagi salam habis lah. Tu tak cerdik nama dia tu. Itu kaedah dia betul. Okey, siapa yang duduk dekat maka buat dalam rumah lebih utama. Baik. Kalau dia sengaja lah, jaga-jaga, lepas tu tidur balik lah. Tidur balik. Lepas tu jaga-jaga balik. Jaga-jaga balik tu boleh buat solat sunat? Saya kata boleh. Kenapa saya kata boleh? Disebabkan manusia memang perangai dia macam tu. Manusia ni dia lalai, dia lemah. Tapi dia paling tidak dia ada keinginan untuk melakukannya. Saya selalu kata macam tu. Ya, ada orang kata, ustaz, ni depa tak tahulah ustaz, buat solat tarawih 4 rakaat ya. Buat solat tarawih 4 rakaat ya ustaz. Apa? Saya kata daripada lebih baik pada hang duk berkata kat orang buat pun tak. Betul. Agama mengajak kita macam tu. Agama mengajak. Ustaz, pi surau Ar-Rahman ada berapa orang ni? 2, 4, 6, 8. Tu pun mai daripada Shah Alam seorang, mai daripada Bukit Beruntung seorang. Pi buat apa tak? Saya kata daripada saya duduk di rumah, baik saya main sini saya dapat pahala besar. Ya, orang sini tak ramai, tak apa. Teh tarik sekali ada. Apa nak takut? Ni ada berapa ratus? 562 orang dah. Apa nak takut? Kan? Buat je. Jangan duk fikir setan ni dia main. Alah, tak payah buat lah, benda ni sikit ya. Setan dia memang macam tu. Jom kita buat. Jom. Yang paling penting buat kita tu berdasarkan kepada sunnah dan hadis Nabi SAW. Okey, baik, kita masuk bab kedua. Yang ni kena tambah lagi, yang apa, pertemuan yang akan datang ni kalau ikutnya. Tak cukup masa dia. Okey, baik. Yang kedua, 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum zuhur, lepas azan zuhur. Cuma saya nak pesan kepada Tok Bilal lah, Tok Bilal muazzin ni, sikit-sikit
Sabarlah. Orang lain nak buat, hang buat 2 rakaat, ada orang lain nak buat 4 rakaat. Hang sabarlah sah. Ini di masalah kita. Tak dan tengok tu, tengok ni. Kita tahulah hang nak pergi pasar malam. Agama mengajar sedemikian. Agama mengajar 2 rakaat pun sunnah, 4 rakaat pun sunnah. Maka bagi masa. Kalau tuan-tuan belajar tentang solat sunat sebelum asar, lagi dahsyat. 4 rakaat kalau ikut sunnah, bukan 2. 4 rakaat. Tapi sebab tu bila sah kita buat, Allahu Akbar. Ini kaedah dia. Maka saya katakan, bagi pandangan mazhab Imam Syafi'i, dia lebih menekan kepada 2 rakaat sebelum zuhur. Tetapi dia juga mengatakan hadis yang sahih boleh buat 4 rakaat sebelum zuhur, berdasarkan hadis Abdullah ibn Umar, yang maksudnya bagi sebelum zuhur kita boleh pilih buat 2 rakaat atau buat 4 rakaat, sama ada 1 salam atau 2 salam. Kalau tanya saya kata buat 2 salam. Sebab apa? Sebab solat sunat ni masna, 2. Tapi kalau dia nak buat 4 pun tak ada masalah. Solat tahajud hang nak buat 8 1 salam boleh. 8 rakaat 1 salam tanpa tahiyat awal boleh, tak ada masalah. Cuma takut terlupa. Yang 2 ni pun tak teringat. Allahu Akbar, rakaat berapa Itu kaedah dia. Jadi ada petunjuk. Kalau kita mengaji, kita akan jumpa 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum zuhur. Habis, lepas tu solat zuhur 4 rakaat. Saat lagi ba'diyah dia pun kedudukan dia sama. Cuma kalau nak ikut betul-betul punya sunnah, 2 atau 4 sebelum, 2 selepas. Itu betul-betul nama dia muakkadah, yang dituntut. Tapi kalau 4 selepas itu dia panggil ghairu muakkad, yang tidak diperkuatkan dengan dalil. Jadi kalau kita betul-betul nak jaga, yang 5 dulu, 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur, 2 selepas maghrib, 2 selepas isyak. Hak ni pulun dulu. Yang ni jaga elok dah, istiqamah dah 5-6 bulan, tambah. Apa nak tambah? 4 sebelum masak. 4 pesan untuk Bilal, woi, bagi lambat sikit. Tu 4. Ya, tu satu. Yang tambah dia, yang kedua nak tambah 2 sebelum maghrib. 2 sebelum maghrib. Ya, Nabi tak buat. Yang ni semua Nabi tak buat. Tapi Nabi tidak menghalang para sahabat. Para sahabat buat, Nabi tak kata ini tak boleh, ini tak boleh, tak. Dan yang ketiga, 2 rakaat sebelum isyak. Kalau kita tak ada majlis ilmu, 2 rakaat sebelum isyak. So ada berapa? 8. Ada 8 jenis kalau kita nak buat. Tetapi 3 yang tu tak termasuk dalam hadis ni. Itu penambahan. Yang 3 rakaat tu tak termasuk yang 5 jenis. Yang 3 jenis tadi tu tak termasuk yang 5. 5 ni Allah bina dalam syurga rumah bagi kita. 3 tu Allah buat perhiasan peti ke apa lebih kurang macam ni bagi cantik-cantik rumah kita. Begitu keadaannya. Maka kita ni tak boleh tak, kita kena usaha untuk melakukan ketaatan kepada Allah berdasarkan kepada hadis yang sahih, yang disandarkan kepada hadis Imam Muslim tadi. Maka keseluruhannya macam tu, ya. 5 yang pertama, 3 yang kedua. Saya ulang, 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur, 2 selepas maghrib, 2 selepas isyak. Nak tambah 4 sebelum asar, 2 sebelum maghrib, 2 sebelum isyak. So ada 8. Komplit. Tak mampu buat yang 3 ni, tak apa. Jaga yang 5 ni. Ada dah rumah dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan. Solat Jumaat. Baik, bagi solat Jumaat, kalau mengikut sunnah yang paling sahih, solat qabliyah Jumaat tak ada. Qabliyah Jumaat memang tak ada. Macam mana? Dah, itu andaian saja. Dia kata Nabi buat. Kalau Nabi buat dah lama Aisyah cerita. Aisyah meriwayatkan lebih daripada 2100 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia tak cerita yang Nabi buat. Jadi Nabi ni
bila dia sebab tu bila ada cerita andaian bagus juga tentang andaian ni. Ada sahabat seorang dalam satu peperangan, maka tentera kafir jatuh dan dia angkat pedang nak bunuh. Tak boleh nak buat apa dah, kau ni dah lemah dah. Maka tentera kafir tu angkat tangan, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dia mengucap 2 kalimah syahadah, aku masuk Islam. Para sahabat ni bagi mati. Nabi dapat tahu, kata sahabat ni bunuh tentera, dan tentera kafir tu dalam keadaan yang tak mampu melawan dan sudah memeluk Islam. Nabi panggil dia. Nabi kata, wahai sahabat, hang bunuh dia pasal apa? Dia kata, ya Rasulullah, dia masuk Islam sebab tak mau kena bunuh ya. Aku tahu. Sahabat pun lebih kurang macam kita lah. Aku tahu kan. Aku tahu dia ni masuk Islam sebab dia tak mau kena bunuh ya. Tu yang aku bunuh tu. Kata Nabi dalam keadaan yang marah, mata dia merah, urat tegang leher dia. Aku diutuskan oleh Allah untuk hanya menterjemahkan apa yang zahir pada pandangan mata manusia, bukan di dalam hati manusia yang manusia tak tahu. Maka apa-apa yang berlaku, hadis kita tengok, andaian kita tak boleh terima berdasarkan kepada kedudukan tu. Jadi kalau tanya saya tak buat solat sunat qabliyah Jumaat. Tetapi utama saya adalah solat sunat ba'diyah. Ba'diyah boleh buat 2 atau 4. Boleh buat di rumah dan boleh buat di masjid, tak ada masalah. Qabliyah Jumaat ni sebahagian ulama lain menyatakan bahawa memandangkan ada hadis yang menyatakan antara azan dan iqamah ada salat sunat. Antara azan dan iqamah ada salat sunat, maka mereka mengatakan ada 2 rakaat. Tapi kalau kita baca dari kitab Al-Imam Syafi'i bawa satu hadis di mana Nabi SAW datang terus naik ke mimbar. Nabi tunjuk kepada Bilal, ya Bilal azan. Selepas azan, Nabi terus memulakan khutbah. Tak ada ruang untuk solat sunat qabliyah. Cuma saya sangat terbuka. Siapa nak buat, dipersilakan. Cuma kalau tanya saya seperibadi, kita yang mengaji hadis, kita kata kita tak buat. Yang sedihnya, kita pulun buat qabliyah, ba'diyah, tak ada. Pakat-pakat lah, habis balik ilmu lari. Itu yang tak kena. Kan, kita pakat pulun habis. Tadi bukan main masuk tadi, pulun panjang bukan main lah. Habis-habis dia tengok slow. Yang tu yang merugikan kita. Okey, baik. Ada apa lagi? Macam mana? Qada sunat tu cukup dalam hati Dalam hati tu kita tahu apa kita nak buat tak? Kita tahu. Tak perlu. Kita niat dalam hati ya. Allahu Akbar. Dah. Maksudnya, sebab tu kalau kita mengaji bab niat ni dia tak ada kena mengena dengan mulut. Mulut dia sebut usalli fardhu zuhri. Niat dalam hati solat asar. Memang solat asar, hukum solat tu sah. Hukum solat sah sebab mulut sebut zuhur, hati ingat asar, waktu asar sah. Tapi kalau mulut sebut salli fardhu zuhri, solat tu zuhur, tapi hati ingat asar sebab berhubung ke tidur, maka solat tu dianggap tidak sah. Sebab mulut tak pakai, yang pakai dalam hati. Begitulah. Ya, lebih kurang. Okey, cukuplah. Baik, ada soalan lain tak? Sila. Rawatib okey, baik. Kalau kita melihat kepada hadis ini, adakah katalah dia pergi hari Jumaat, lepas 2 rakaat tahiyatul masjid dia buat solat sunat mutlak 2. Adakah termasuk? Maka jawapan dia tak termasuk. Kenapa? Sebab hadis ni ada pengkhususan. 12 rakaat dan 10 rakaat telah dibagi tahu, 4 rakaat sebelum zuhur, telah dibagi tahu. Tapi kalau tidak dibagi tahu, dia secara umum kita boleh menganggap yang tu. Tapi sebab hadis tu dibagi tahu, maka itu dia tak termasuk. Dia itu sebagai solat tambahan. Contoh sama juga soalan macam tu. Kita lepas solat, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
Sahabat kata, aku dengar Nabi istighfar 3 kali. Nabi istighfar. Mula-mula kita dengar istighfar mana pun boleh lah. Sebab sahabat kata Nabi istighfar 3 kali. So kita boleh baca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaihi pun boleh. Tiba-tiba sahabat seorang ni tanya dengan perawi dia, Al-Auza'i, macam mana Nabi beristighfar? Akhirnya umum dah tak jadi umum dah. Dia jadi khas. Al-Auza'i kata, aku mendengar dengan jelas Nabi menyebut astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Hak tu saja. Jadi lepas solat yang paling khusus yang tu. Sebab yang tu dia tak ada sifat umum. Tapi waktu lain nak istighfar tak ada masalah. Dia tiada pengkhususan. Itu kaedah dalam hal kita menilai penceritaan hadis. Okey? Baik. Ada lagi? Semangat ni sebenarnya ni. Kan. Okey, insya-Allah moga-moga Allah kurniakan kebaikan. Masih ada 481 orang lagi insya-Allah. Baik. Sekadar nak bagi tahu tuan-tuan, saya ada sekolah tahfiz di Bukit Beruntung. Kami mencari banyaklah bantuan, sama ada beras, sardin, telur, apa-apa sahajalah. Kami guna 12 hingga 15 ekor ayam satu hari. Kami guna 10 kilo beras satu hari sehingga 15 kilo. Begitulah penggunaan dan belanja kami lebih kuranglah 15 ke 20 ribu untuk beli barang. Jadi kalau siapa-siapa yang teringin untuk beri bantuan, termasuklah dalam Facebook sekalipun lah, moga-moga Allah kurniakan panjangan kebaikan lah, ya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami, ampuni